Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila وسلم عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن له الحقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan Pengarusi dan ahli-ahli yang terkuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada ini kita masih dikekal dengan Allah dalam keadaan bernyawa. Masih lagi Allah bagi peluang kita untuk menambah penggalan kita. Nak kita bawa balik nanti dan masa yang lama sangatnya dekat nak. Bila orang cakap ni, tunggu saat saja, bukan minit pun, bukan jam, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, bukan tahun, tunggu saat. Bila-bila Allah boleh panggil kita balik ke kampung kita. Jadi mudah-mudahan di sana nanti kita mencukup bekalan kita. Apa bekalan yang kita bawa? Bukan barang-barang yang jual pasal pagi itu. Itu bekalan di sini, bekalan di sana. Sifat takwa, pahala-pahala ibadah kita itu besok nak bawa ke sana nanti. Nah, Allah perintahkan apa? Wa tazawwadu, kata Allah. Dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang akan membawa ialah takwa. Takwa artinya apa saja kita buat itu cara yang ditetapkan oleh Allah Taala. Namanya takwa, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kedua pun Allah janjikan. Allah jamin keselamatan. Di akhirat Allah jamin juga. Di dunia Allah kata
wallahu waliyul muttaqin. Saya tak ingat berapa puluh kali rasanya baca ayat yang di sini. Allah menjadi pembela kepada orang-orang bertakwa. Allah jadi kuat bela kita kalau kita bertakwa. Di akhirat Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di dalam maqam yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, posisi yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga yang terdapat air yang berpancutan. Di antara nikmat syurga itu ada air pancut, pantai. Itu untuk orang bertakwa. Baru ada jaminan. Kalau tak ada takwa, tak ada jaminan. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Boleh jadi bahagia, boleh jadi menderita. Tapi kalau takwa, garanti selamat. Allah dah jamin. Siapa Allah tu? Yang menjadikan kita, mencipta kita. Dia jamin keselamatan diri kita. Di dunia pun dia jamin selamat, di akhirat pun jamin selamat. Tapi tak ada amat-amat saya nak kepada Allah Ta'ala. Jadi mari kita sama-sama berusaha untuk menambah bekalan kita, menambah ketakwaan kita. Buat segala yang disuruh. Ingat kata segala itu. Every. Buat benda apa yang Allah suruh buat, jangan tinggalkan. Dan tinggalkan segala yang terang. Karena segala lagi pentingnya. Segala yang dilarang, tinggalkan. Jangan buat benda-benda yang Allah murka. Jangan buat benda-benda yang Allah marah. Jangan buat Allah benda yang Allah benci dan sebagainya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Pengajar pun makcik aja. Tajuknya masih lagi yang lama lagi tajuk. Iaitu kelebihan segala masjid. Kelebihan segala masjid. Apa lebihnya masjid Sultan Nazir Shah ni dengan surau. Dengan surau Jalan Damai itu umpamanya. Apa lebihnya masjid Nazir Shah ni dengan surau polis tu? Apa kelebihan masjid dibanding dengan surau? Apa kelebihan masjid dibanding dengan rumah kita? Apa kelebihan masjid dengan pasar pagi itu? Ya. Macam-macam kelebihannya ya. Jadi kita baca setengah daripadanya. Untuk pagi ini kita sambung lagi. Yaitu yang kita baca apa? Man akhraja qadratan, ini dah baca dulu ni tau. Qadratan minal masjid biqadri ma yaduru fil ain akhrajahu Allah min a'zami dhunubi. Artinya barang siapa mengeluarkan sesuatu yang diluati. Ini tulisnya dilewati, tak betul tu. Diluati, yang tak mau, yang kita suka. Yang kita luat. Luat ni namanya. Benda-benda itu kita keluar pada masjid. Dilewati benda yang lambat datang. Dilewati, ini diluati. Ini penterjemah ni bukan salah pengarang tu. Salah penterjemah tu. Ma yaduru fil ain. Apa benda yang kita mesti tak suka tu kan. Jadi diluati. Siapa meluang dia, tak pincakkan, bangkai tikul-kan, bangkai lipat kan, keluar dalam masjid. Apa dapat? Yang berkeliling di dalam mata, yang dalam mata bersama dengannya. Nescaya mengeluarkan akan dia Allah Ta'ala daripada sebesar-besar dosanya. Dosa-dosa itu akan dihapuskan. Satu tanda jangan. Jadi kalau nampak ada sampah di masjid dibuang, nampak ada cicak buang, nampak bangkai-bangkai tikul buang, nampak bangkai lipat buang. Bila kita buang tu, dosa-dosa kita akan dihapuskan. Sama tak ada? Dosa macam-macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil tu, jangan seronok pulang dosa kecil, jangan berani pulang dosa kecil. Kerana dosa kecil itu boleh jadi dosa besar. Buang habis balik. Dosa kecil habis, dosa kecil habis, dosa besar pulang. Ya? Baik, dan pada satu riwayat, ini bagi nak baca. Dan pada satu riwayat yang lain, bahawasanya yang diberikan itu isi kahwin anak bidadari. Sebentar. Sampai tanda bidadari yang katakan tuan-tuan. Nak tanya tuan-tuan ni. Sampai tanda bidadari
paling koman, paling kuni, paling lemah, paling tak guna, orang dapat masuk syurga, dia dapat 72 orang bidadari. No, okay, tak ada. At the very least, you have 72 fairies, you know. Tapi tak nak kenal. Itu orang koman-koman tu. Orang tak guna tu. Orang paling leceh, orang paling curut. Dapat 72 orang bidadari. Yang hebat-hebat pada tu imam ke, tu siap ke, tu bila ke. Itu tak tahu tentang orang hati bidadari kan. Ini paling common, paling kuni, paling koyok, paling tak guna. 72, 72, you know. Tapi tak nak kata. Bidadari akhirat itu bukan macam bidadari dunia ni. Bidadari dunia ni lebih cantik. Cantik juga. Tapi bukan macam bidadari akhirat. Bidadari dunia ni cantik tak? Cantik mawar benar-benar. Cantik. Tapi cantik macam mana pun bagi dalam tidur, kisian mata ada apa? Ada apa? Tarik mata. Cantik kena ke tarik mata? Nak wangi nampak apa? Tarik gigi. Orang dia laku tarik gigi. Sikit tu. Orang hidung ada apa? Tarik hidung. Orang telinga ada apa? Tarik telinga. Itu bidadari dunia. Macam mana cantik sekali pun. Miss Tapah. Miss Tapah ni ada. Masjid Sultan Nazrin Shah. Begitulah. Korek telinga ada tarik telinga, korek mata ada tarik mata, korek hidung ada tarik hidung. Dalam perut tu penuh dengan tongnya, ada tongnya. Tong apa? Tong tarik. Bawa ke mana-mana. Bawa ke pasar pagi tu, bawa ke pasar raya, bawa ke Tesco, sekarang Tesco dah tarik. Bawa ke Lotus dan sebagainya. Bawa ke masjid, bawa ke pejabat, bawa ke sekolah. Tong tu bawanya. Tong apa? Tong tarik. Itu bidadari dunia. Cantik tu. Tapi dia akan ada suci. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangannya sentiasa suci dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Sampai tanda kenangan. Ini jadi mas kawin dia. Apa mas kawinnya? Bukan duit. Bukan letak, bukan mahal. Mas kawin kan kita buang sampah dalam masjid. Itu je. Nampaknya sampah buat. Alright. Dan sabda Nabi SAW, La yaj'alu masajidakum katorqa. La taj'alu masajidakum katorqa. Bukan tempat yang katorqa. Jangan kamu jadikan segala masjid kamu seperti jalan raya. Yang jadi masjid yang seperti jalan raya. Jalan raya ke apa? Berudah oleh kita. Jadi apa? Buat tanpa lah. Lagi? Sepak-sepak batu dan sebagainya. Segala benda-benda kita suka tu campak jalan raya. Nah itu sebab tiap-tiap pekan tu ada majlis daerahnya untuk menyapu jalan raya. Karena jalan raya itu tak orang buang sampah. Potong rokok dan apa-apa orang buang tu ya. Jalan raya. Jangan jadi masjid sebagai jalan raya. Berarti jangan buang sampah dalam masjid ni. Jangan kotor masjid ni. Sucikan sentiasa masjid ni. Ya, kata-kata Nabi. Ya, Nabi tu mana? Jangan kamu jadikan masjid kamu tu seperti jalan raya. Lagi apa? Menandakan kemuliaan masjid. Tempat yang paling mulia ialah masjid. Masjid yang paling mulia ialah Masjidil Haram. Selepas itu Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Selepas itu Masjidil Aqsa yang Allah berkati sekelilingnya. Kemudian baru masjid-masjid yang lain. Baru Masjid Putrajaya, baru Masjid Negara, baru Masjid Sultan Idris Shah Ipoh, baru Masjid Sultan Nazrin Shah Tapah. Semua masjid-masjid lain itu sama taraf. Tapi yang tiga ni atas ni. Yang pertama Masjidil Haram. Siapa sembahyang 2 rakaat di Masjidil Haram, dia dapat pahala seolah-olah sembahyang 100,000 rakaat. Sampai tak ada kenangan. Itu pergilah. Ada duit pergi.
haji tak boleh kerana ada kuota lah. Tapi umrah boleh, anytime you can go back. Yang kedua, Masjid Madinah. Siapa sembahyang Masjid Madinah, dia dapat pahala 1000 rakaat berbanding dengan Masjid Aqsa. Berbanding dengan Masjid Aqsa. Kemudian di Masjid Aqsa, siapa sembahyang di Masjid Aqsa dapat 500 kali ganda fadilahnya berbanding dengan Masjid Sultan Nazrul Shah Tapak. Tiga masjid itu paling utama. Lepas itu kalau boleh pergi haji lah, dan banyak ibadah-ibadah yang terjadi di waktu haji tu. Ada tawaf, ada sa'i, ada apa, ada tahallul, ada wukuf di Arafah dan sebagainya. Jadi itu masjid yang paling besar, iaitu Masjidil Haram. Dan dikatakan masjid itu rumah Allah. Masjid ini panggil rumah Allah. Bukan Allah ada dalam rumah ni, bukan ada Allah ada dalam masjid ni. Allah di mana-mana yang ada. Dia tidak ada tempat. Bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di atas, bukan di bawah. Di mana-mana pun Allah ada. Tempat itu Allah cipta. Jadi dia tak memerlukan tempat. Dia bukan depan, belakang. Orang siapa nampak Allah itu bukan Allah. No, Allah bukan. Orang siapa boleh bukan Allah itu bukan Allah. Orang siapa boleh dengar bukan Allah. Selagi boleh kita nampak, selagi kita boleh dengar, selagi kita boleh pegang, selagi kita boleh bayangkan, itu bukan Allah. Nak bayang pun tak boleh. Kerana kita kalau ngaji tauhid apa kata? Allah itu sifat apa? Laisa kamitslihi syai'. Tapi masjid ni dipanggil rumah Allah. Kerana kita dalam masjid kita ada kerja lain. Ingatkan Allah saja, berzikirlah, dengar orang mengaji lah, dengar orang baca Quran lah. Tak ada boleh cerita-cerita dunia dalam masjid. Bulan sudah saya tegur minggu sudah. Saya dah cerita, siapa bercakap-cakap hal dunia dalam masjid ni, nanti Allah akan bangkitkan dia seperti babi hitam. Benar? Tak lupa minggu sudah apa saya cerita ni? Minggu sudah ni 5 tempat. Dah lupa ya. 5 tempat kalau kamu bercerita hal-hal dunia ni, nanti Allah akan bangkitkan dia seperti babi hitam. Yang pertama masjid. Jangan cerita dunia. Yang kedua, dah lupa benar ngajar. Yang kedua apa? Kedua tiga. Kedua apa? Ketika orang sedang baca Al-Quran. Ketiga ustaz tengah memberikan ilmu atau ustazah tengah ngajar dengan sembang. Tengok orang yang belakang belakang tu dengan sembang. Nak sembang balik dengan datang masjid. Dia mengajar ilmu. Saya memang pantang yak saya kalau orang sembang ketika saya ngajar. Betul, orang lawak. Banyak tempat saya tegur. Ada satu tempat ni, saya dah cerita dia boleh cerita pun tak terdengar. Ada satu tempat datang satu kumpulan dari Australia berjumpa bertobat. Duduk depan tu 4-5 orang. Saya tengah ngajar, sampai dia sembang tak ada tempat. Australia, jemaah dari Australia jumpa bertobat. Saya diam dulu, tengok dia. Bila saya tengok, diam dia, tak cakap. Terus saya sambung ngajar. Bila saya mau ngajar, balik saya anu agak tetapi saya tak dengar, tapi cepat dia dengar pun suara itu. Tak apa bila saya mampu, tak boleh. Dan menantu kamu gajah tu dah naik ke tekuk. Faham ke mana apa yang tu kamu gajah? Ini orang gajah tu. Dia naik ke tekuk, saya pun kapur tak? If you people are not interested in what I am saying, you might as well leave the room. Untuk mana tengah itu. Kejut jangan dengar. Jadi dia memang toleh-toleh dia kata sudah bangkit. Bila bangkit dia, thank you very much. Lepas itu datang ketua dia, orang Melayu. Yang tukang bawa dia. Orang Melayu datang dulu saya.
minta maaf lah Ustaz, dia bukan tahu adat kita. Apa adatnya? Macam mana waktu tu saya. Nah, nak sembang balik rumah, pergi puasa. Jadi puji buat saya. Puji saya tu. Your English is very, very good katanya. Saya pun kembang hujung sampai ke kampung balik kembang. Alright, itu aja. Macam demo ya. Nah. Orang sembang sebenarnya gaduh pun dia. Di masjid ni dia tak gaduh. Kerana sembang kan. Tak, orang-orang ni. Nah, ya. Itu masjid yang keempat, majlis kematian. Jangan cerita lagi. Yang kelima, di tanah berkuburan. Benar penuh ngaconya. 5 tempat, jangan sembah, jangan cerita urusan dunia. Nah, dengan itu, apa ini? Alright. Kemudian apa lagi? Kelebihan masjid ya. Dikatakan masjid itu rumah Allah, yang ini tempat ibadah. Hambanya akan dia itu Allah lah. Seperti dikatakan bahawa Kaabah itu rumah Allah. Kaabah itu kita rumah Allah, bukan ada Allah dalam Kaabah itu. Yang di tempat kiblat hambanya termasuk hukum Allah. Kemudian bayang mesti ada kiblat. Jadi kita ada cara itu kiblat tu. Kalau kita boleh buat garisan dulu daripada ujung kiblat tu. Oi, sampai sana kita akan terus kepada kiblat ya, sampai ke Kaabah. Kalau kita boleh buat garisan lurus kan, ada namanya kiblat. Semua orang ada kiblat. Tentulah orang timur kiblatnya ke barat, orang barat kiblatnya ke timur, orang utara kiblatnya ke selatan, orang selatan kiblatnya ke utara. Kalau kita boleh tengok dari atas umpamanya, orang namanya kita akan tengok semua tu ada kiblat. Kalau boleh lah, kalau ada dalam dia tadi angkasa tu nampak kita orang pandang punya cantiknya, semua ada kiblat mereka. Menandakan keselarasan. Tahu keselarasan? Orang punya apa? Uniformity. So that the uniformity. Semua orang semua menghadap kiblat. Bila rokok semua rokok. Bila iktiraf semua iktiraf. Bila sujud semua sujud. Cantik pemandangan. Kalau kita boleh tengok dari atas dia. Tapi tak boleh dan boleh mata kita terhad buat pandangan kita. Itu rumah Allah. Yang ni tempat kiblat hamba-Nya berbuat ibadat akan dia. Dan tempat turun rahmat-Nya. Dalam kiblat dia turun rahmat. Tapi sebelum dapat rahmat tu mesti dapat keberkatan. Itu tindak berkat tu. Allah bagi kita 7 anggota, 7 berkat, 7 anggota tu. Nah, 7 berkat, mata berkat, telinga berkat, lidah berkat, tangan berkat, kaki berkat, perut berkat, kemaluan pun berkat. Nah, ya. Itu yang tu Imam selalu baca Allahumma ajirna minnar, Allahumma ajirna minnar 7 kali. Kenapa 7 kali? Kerana neraka ada 7. Tiap-tiap satu pintu neraka itu tempat satu anggota kita ada. Kita ni ada anggota 7 yang dalam yang boleh melakukan dosa itu anggota 7 ada. Ya. Apa yang anggota 7? Apa ini? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga dalam mulut saya ni ada apa? Lidah. Yang keempat tangan. Yang kelima kaki. Yang keenam perut. Yang ketujuh kemaluan. Ini yang benda yang boleh melakukan dosa. Lain tak ada. Ketiak tak ada dosa. Nah, lagi apa? Paha tak ada dosa. Yang dosa tangan ke mulut ke paha. Itu dosa ya. Dia sebagai tujuh anggota. Dia sebagai rakyat diperintah oleh satu pemerintah yang merintahkan hati, yang memerintahkan 7 anggota itu hati. Ya. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah dalam diri kamu itu ada segumpal daging, ada sebagai hasil. Segumpal daging
Kalau baik daging itu maka baik ke seluruh anggota kamu. Kalau jahat daging itu jahat ke seluruh anggota kamu. Ketahuilah daging yang dimaksudkan itu ialah hati. Kalau hati baik, hati akan baik. Kalau hati baik, telinga akan baik. Kalau hati baik, lidah pun baik. Kalau hati baik, tangan pun baik. Kalau hati baik, kaki pun baik. Kalau hati baik, perut pun yang masuk dalam perut baik-baik kan. Kalau hati baik, kemaluan pun baik. Di tempat-tempat yang tertentu saya kita salur kemaluan dia. Ketahuilah daging yang dimaksudkan itu ialah hati. Rasul sebut ni tak? Masyarakat dia ni. Jadi jaga hati tu. Bila jaga hati tujuan anggota itu terpelihara. Baik, dia katakan bahawa masjid itu rumah Allah yang di tempat ibadah hamba-Nya akan dia. Dan seperti dikatakan bahawa sebenarnya Kaabah itu rumah Allah yang di tempat kiblat hamba-Nya berbuat ibadah akan dia. Dan tempat turun rahmatnya. Kata rahmat. Tak rahmat kata tak? Buat apa rahmat? Siapa tak rahmat kata? Semua nak ya. Buat apa? Tuan-tuan dan perempuan kita kalau layak masuk syurga pun kalau Allah bagi kita rahmat, baru layak masuk syurga. Nah ya, without rahmat don't dream of entering paradise. Faham-faham kaedah? Majlis konsentrasi tadi. Kalau tak ada rahmat, jangan mimpi nak masuk syurga. Tahu? Mesti dan nak datang nak rahmat Allah. Jadi masjid ni tempat apa? Kaabah tu tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya rahmat. Dan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Gelarahnya Ibnu Abbas tu. Terjemahannya apa? Anak Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan keduanya. Allah redha dengan Abbas, Allah redha dengan Abdullah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Rasulullah turun atas ini Baitullah tiap-tiap hari 120 rahmat. Turun dari Baitullah itu satu hari 120 rahmat. 60 diberi segala orang yang apa? Segala orang yang tawaf. Orang yang tawaf itu dapat 60 rahmat. Dan 40 bagi segala orang yang syahid. Orang yang berjuang di jalan Allah. Apa saja juga jalan Allah. Kalau dia mati syahid kan? Orang yang syahid. Dan 20 lagi bagi segala orang yang mendiri kepada dia. Orang mendiri Kaabah tu. Tengok Kaabah tu dapat 20 rahmat. Nak kata tak? Dan kena pergi muka dulu lah. Tidak nampak gambar yang tadi. Gambar rumah kita mana? Mesti banyak gambar-gambar. Ini nak pergi tengok je Kaabah tu. Dapat 20 rahmat. Nah. 20 penyebab kita tu boleh masuk syurga. Dapat 20 rahmat. Tengok aja Kaabah tu. Dapat balas. Sebab itu kita bila dia pergi ke Mekah, tengok Kaabah tu. Tawaf tengok Kaabah. Semayang jangan tengok. Semayang jangan tengok Kaabah. Tengok mana? Tengok tempat sujud. Nah, sendiri boleh tengok Kaabah. Tapi itu pun tengok tempat sujud juga ya. Ikut mazhab kita Syafi'i. Tapi mazhab lain tengok Kaabah. Ada yang tengok Kaabah ya, tak apa. Dapat pahala tu. Duduk dalam lepas semayang tu kena boleh tengok Kaabah. Dapat 20 rahmat. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda Nabi al-ujunu wal baqi diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya di dalam syurga. Ambil baqi itu apa? Tempat orang mati keliling Masjid Madinah. Dan hujan itu kedua je batik pun apa? Di Mu'ala ada. Mu'ala itu tempat-tempat kubur orang-orang Mekah diambil dengan keduanya dan dihamburkan keduanya dalam syurga. Batik dan Mu'ala itu semua dihambur dalam syurga. Maknanya penghuni batik, penghuni
Ta'ala tu akan dijamin dapat masuk syurga ya. Diambil dengan tepi keduanya dan dihamburkan keduanya ke dalam syurga. Dan hujun itu bukit di Ma'la. Hujun namanya hujun. Al-hujunu. Hujun. Dalam Melayu hujun. Tak ada terjemahannya. Iaitu bukit di Ma'la. Ma'la tu kan? Tanah perkuburan di Mekah. Ya. Bukan ada orang bak dalamnya. Sudah ditanam, lepas tu dikorek balik. Dan jenazah tu akan dibawa ke tempat lain. Tapi tempat itu situ tu. Ada tanda tu di Ma'la. Kalau mati di Mekah Bila orang bercita-cita boleh dapat mati di Mekah. Habis puas saya tu orang mati di Mekah. Tanam di Ma'la. Ada. Dia punya apa? Dia punya tanda tu ada. Macam nama dia ada situ. Tapi dia tak ada lah. Itu di Ma'la. Tempat perkuburan di Mekah. Dan Musyarrafah. Musyarrafah tu yang paling mulia. Al-Musyarrafah. Orang nama Syarif tu mulia tu tu. Ada orang nama Syarif? Mulia tu. Orang nama Karim mulia. Ini Musyarrafah yang paling mulia. Dan Baqi' itu kubur di keliling Masjid Madinah. Namanya Baqi'. Banyak sahabat-sahabat ada itu. Iaitu tempat perkuburan di Madinah. Ya. Al-Hujun wal Baqi' ya. Jadi siapa dapat dikubur di Baqi' ataupun di Ma'la tu, maknanya dia dijamin dah keselamatan dia di akhirat ya. Senang dapat tu. Semua orang dipilih Allah je dapat. Kita jenuh dah. Pergi Mekah tidak kena mati. Balik ke Malaysia ni. Kalau mati di Mekah bagus tu. Kalau tak mati pun bagus je. Boleh kita sambung ibadah kita. Dua-dua bagus. Mati pun bagus, tak mati pun bagus. Dan riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud tu kan Ibnu je anak si Mas'ud. Cuma tak ada kata radhiyallahu anhu tak ada. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengannya. Karena Mas'ud kita tak tahu. Beriman ke tak beriman kita tak tahu. Selamat ke tidak selamat kita tak tahu. Jadi radhiyallahu anhu ya. Abdullah saja. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan Allah redha dengan Abdullah. Mas'ud kita tak tahu. Jadi tadi kita doa untuk dia. Kita tak tahu kita beriman, kita beriman. Macam Umar Ibn Khattab. Tadi kita radhiyallahu anhu. Bukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah redha dengan Allah dan redha dengan Umar. Umar ni kita tahu, Al-Khattab kita tahu. Dan sebelum Nabi dia dah tak ada dah. Sebelum lahirnya Nabi, Al-Khattab sudah tak ada di dunia ni. Itu kita radhiyallahu anhu ya. Ini pun begitu kan. Berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan perkuburan Ma'la. Nabi berdiri di Ma'la tu. Di Mekah ya. Padahal tiada ada kubur lagi pada ketika itu. Bila situ belum lagi orang tanam situ. Maka sabdanya membangkit Allah Ta'ala daripada ini tempat berkubur tadi. Dan daripada ini tanah haram 70,000. Dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Dibangkitkan 70,000 orang yang dalam kubur tu nanti akan berkata. Belum lagi berlaku, dah tahu Rasulullah dah tahu ya. 70,000 orang. Dan semuanya berseri-seri macam bulan purnama. Tanda bahagia itu. Kalau berseri-seri muka di kubur tu, tanda bahagia lah. Tanda-tanda. Kalau ditanam di Ma'la seperti bulan penuh purnama. Masuk mereka itu akan syurga dengan tiada hisab. Yang darahnya masuk syurga tanpa hisab. Kalau dapat ditanam di Ma'la ya. Mensyaraat apa syarat? Dibantu oleh Nabi. Esok kita tu mengharapkan syafaat dari Nabi. Sebab Nabi ni banyak berselawat. Banyak selawat dan banyak ikut sunnah-sunnah Nabi. Jangan cuy ikut orang-orang ikut sunnah Nabi tu. Jangan benci oleh sunnah Nabi. Siapa benci oleh sunnah Nabi, dia jadi kafir tau. Di antara yang banyak orang tinggal ni. Apa ni? Sugi. Ini di antara sunnah Nabi ni. Banyak orang menghina-hina sugi ni.
Allah ketiknya Nabi Ibrahim itu, itu masuk ke poket lain. Itu anu balik. Ini namanya menghina sunnah Nabi. Dia tak buat dia kerja. Tapi jangan dihina sunnah Nabi. Siapa menghina sunnah Nabi jadi kafir. Karena Nabi suruh seperti ini. Apa kata Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak kull 'inda salat. Sekiranya tidak menyusahkan umat aku, saya akan perintahkan semua sekali bersuci sebelum mendirikan sembahyang. Setiap kali mendirikan sembahyang. Tapi oleh kerana susah, Nabi tak wajib. Jadi dia jadi apa? Sunat yang sunnah, bukan sunat dan sunnah. Siapa mengamalkan satu sunnah ketika tidak diamalkan lagi oleh manusia, Allah akan bagi dia 100 pahala syahid. Benar, 100 pahala syahid. Bukan satu ya, 100 pahala syahid. Nah, inilah suci ya. Saya dulu di kedai ada dua suci ni tau. Saya di kedai dulu dua kita. Ini dah tak jaga tau, tak sampai. Ada dua, tapi yang mana punya saya tolak. Saya pun tak tahu apa hantu yang suci saya tak ingat. Karena terlalu payah nak jaga ni, mengilang. Sebab itu apa Rasul tak wajibkan. Mereka tak wajib kalau wajib amal dalam dosa begini. Nama yang tak ada suci. Tak ada suci tak apa, bawa pergi. Bawa kolgen, pergi kan. Sebelum saya wajib tu. Cuma kerana susah sangat nak melarang, Rasul tak wajibkan. Tapi apa hukumnya? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Paling bersama. Siapa sembahyang bersuci, jaga semua lalu. Siapa sembahyang pakai suci, pahalanya 70 kali ganda. Ni ada kita buat suci ni. Ada dalam kita. Pahalanya 70 kali ganda. Lebih banyak daripada orang yang tak suci. Banyak paman yang ambil sapu tangan tu. Itu suci tu. Ada dapat suci. Sapu tangan dia. Tapi jangan dihina. Yang paling teruk dihina. Menghina suci. Jangan. Itu sunnah Nabi. Alright. Ada makanan. Tak ada makanan. Sujud dulu tu. Kalau sujud kena buat. Mana kata tadi 70,000 dibangkit di malam tu. Dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Masuk mereka itu akan syurga dengan tiada hisab. Mensyafaat, ini cerita syafaat. Syafaat oleh tiap seorang daripada mereka pada 70,000. Semua 70,000 dalam syafaat Nabi. Kita di akhirat itu mengharapkan benar syafaat Nabi itu, kan? Jenuh kita minta pada Rasul-Rasul sebelum itu suruh tolong kita. Mula minta kepada Nabi Adam. Ya Allah, ya wahai Nabi Adam, wahai Toki gitu, tolonglah kami ni. Bantu kami minta kepada Allah supaya diampun kami, supaya kami mula-mula dicek, dihisap. Kata Nabi Adam, nafsi. Aku, komen. Aku tak lalu sampai tolong kamu. Habis itu minta kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, bantulah kami ni supaya kami dapat keringanan keadaan di masa. Apa yang jawab Nabi Nuh? Nafsi. Aku, komen. Aku menasihati aku. Tak lalu pun menolong komen. Betul begitu pun dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa kata dia? Nafsi. Itu jumpa pula dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata nafsi. Aku malu nak jumpa dengan Allah. Semua Nabi-Nabi itu ada buat kesalahan dengan Allah. Sebab mereka tak boleh tolong kita. Itu jumpa pula dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata nafsi. Aku tak boleh tolong apa? Lah. Ini tak apa-apa tahun yang berlaku ni. Lepas tahun satu Nabi. Akhirnya jumpa kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah. Lalu Allah makbulkan permintaannya. Allah mustajabkan permintaan Nabi Muhammad. Jadilah kita ni umat yang pertama dihisab oleh Allah SWT. Patutnya kita last.
Itu umat yang terakhir. Kan? Nabi Muhammad yang terakhir. Kita umat yang terakhir. Patutnya kita lah. Tapi kita yang pertama di Isa. Itu syafaat Nabi. Itu di antaranya syafaat Nabi. Yang paling besar syafaat Nabi ialah masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Itu syafaat Nabi. Lagi apa? Orang itu patut masuk neraka. Dia masuk syurga lepas itu. Dengan syafaat Nabi. Dia patut masuk neraka tu. Tapi kerana syafaat Nabi, dia diampunkan dosanya supaya masuk syurga. Dan sebagainya. Itu dia syafaat Nabi. Tidak kita nak syafaat Nabi. Jadi banyaklah kita berselawat kepadanya. Sekali kita selawat, Allah balas berapa kali? 10 kali. Jadi jangan malah-malah selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu susah. No. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Satu hari beri kawannya 100 kali. Selawat Nabi ya. Alright. Nah itu perbedaan saja. Riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas berkuburan malam. Padahal ada kubur lagi pada ketika itu. Maka sertanya membangkit Allah Taala daripada ini tempat daripada kubur ni dan daripada ini rumah di tanah haram dari 70,000 manusia. Dan segala muka mereka itu seperti bulan penuh purnama. Masuk mereka itu akan surga dengan tiada hisab. Tak ada hisab, surga dia. Itu di antara syafaat Nabi kan ya. Masyarakat atas setiap seorang daripada mereka itu pada 70,000 orang tu di syafaat oleh Nabi. Jadi kita yang pertama dihisab dan yang pertama masuk surga tanpa hisab. Kalau dapat syafaat dari Nabi kan, kalau Nabi suka nak membantu kita, kita harapkan syafaat Nabi ya. Nabi lain tak bertolong, Nabi Muhammad yang bertolong. Jadi banyaklah kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita syafaat dari Rasulullah SAW. 70,000 orang. Dan daripada Anas, ini seorang Anas ni sahabat Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas panas Mekah. Di Mekah tu panas, ada masanya panas, ada masanya sejuk. Kalau macam panas tu tak lalu juga. Siapa bersabar atas panas Mekah pada satu saat daripada siang hari, telah jauh daripadanya oleh neraka. Kalau sahabat dengan panas tu jauh dari neraka. Kalau jauh dari neraka dekat apa? Dekat syurga kan? Berapa jauh dari neraka? 100 tahun jauh. Jauh dari neraka 100 tahun. Tapi syaratnya sabar. Sabar ni besar pahalanya. Nanti kita cerita sabar. Ada tajuk ni, tajuk namanya sabar ya. Jauh dari neraka 100 tahun jauhnya. Itu neraka ya. Dan daripada Jabir ni perawi hadis radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumah yang ini Baitullah ya. Betul ini rumah tu refer kepada Baitullah ya. Ini rumah yang itu Baitullah, tiang agama Islam. Baitullah adalah tiang agama, kerana di situ dipakai sembahyang itu tiang agama. Dan Nabi kata as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Teman-teman mau hadis ni. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama, memusnahkan agama, meruntuhkan agama. Yang tak sembahyang. Kita ingat peroboh agama itu Benjamin Netanyahu. Nabi tersebut pun Benjamin Netanyahu. Kita ingat yang meroboh agama itu Ariel Sharon. Nabi tersebut pun Ariel Sharon. Kita ingat George Bush. Nabi tersebut pun George Bush. Kata Nabi, siapa peruntuk agama? Musuh Islam, musuh Allah, musuh agama siapa? Orang yang tak sembahyang. Siapa orang tak sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita peruntuk agama itu
bapak kita sendiri peruntuk agama tu. Kadang-kadang isteri kita peruntuk agama tu. Sebantai tidur orang kita, pokoknya kita tidur dengan peruntuk agama. Kadang-kadang suami kita peruntuk agama tu. Jadi benih kepada anak-anak kita, pokoknya kita dapat benih peruntuk agama. Orang tu tak sayang ya. Jadi jaga baik. Nah, jadi jangan tinggal sebab itu dalam Islam ada diajar kita supaya mendirikan sembahyang. Ada dalam pendidikan Islam menggalakkan anak-anak kita sembahyang, ada tak? Nabi dah kata, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin." Perintahkan anak kamu nak sembahyang setelah berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun terus sembahyang. Wa atribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka yang tinggal sembahyang itu setelah berumur 10 tahun. Kalau tak sembahyang, dah 10 tahun tak sembahyang, pukul. Dia sakit. Pukul dengan tangannya bisa. Tengok pensat kalau dah tu. Pukul nak hotan, usik, ada hotan rumah tu. Usik. Udah umur 10 tahun, lagi dia sakit. Jangan patah, jangan tergeliat, jangan bengkak, jangan luka kan. Dia bagi dia sakit. Kalau ini boleh kita lakukan, cukup 7 tahun suruh sembahyang. 10 tahun tak sembahyang kita pukul. Tak ada banyak masalah. Yang masalah remaja sekarang ni. Pasal kita datin kata dengan sembahyang. Sekarang ni sedikit banyak masalah kan. Punya masalah. Masalah dadah lah, masalah pencurian lah, masalah zina lah, masalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Terlalu banyak masalah kerana kita tak latih dia dengan sembahyang. Nah, kadang-kadang dah umur 30 tahun kosong sembahyang. Dia cikir kita pun takut dengan dia. Udah umur 25, dia suruh sembahyang. Kita takut dia tak wani yang boleh dah. Kadang-kadang anak tu dah pakai besar tu, gaji banyak. Dibagi kita 100 bulan. Kan? Bila kita suruh sembahyang, dia orang tu tak bagi kita bulanan 100 bulan tak bagi kita. Lepas sebab itu tuan-tuan jangan jadi bapa saksiri. Lantak anak tu banyak kaki ribut. Bila nampak satu kemungkaran, perintahkan. Ubah dia. Ini Nabi suruh ni. Bila nampak satu kemungkaran, ubah yang kuasa yang ada. Dia sebagai bapa kan tak ada kuasa terhadap anak. Lantak dia kaki besar ke, lantak lah anak ke doktor ke. Apa lagi menteri ke. Kalau dia melakukan kesalahan, ubah tangan. Jangan takutkan mereka. Jangan jadi bapa sendiri. Jangan jadi mak sendiri. Okey. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumah jadi Baitullah, tiang agama Islam. Barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut, ia akan rumah daripada orang haji dan umrah. Dia nak menuntut kerana mengerjakan haji dan umrah adalah atas Allah Ta'ala Dhamam untuk jaminan. Allah jamin. Apa jamin? Jamin keselamatan, jamin kebahagiaan, jamin kegembiraan. Itu Allah jamin. Tidak syurga tu. Allah dhamam. Allah jamin bahawa dimasukkan dia ke dalam syurga. Jika mati, kalau mati dalam keadaan itu, dia keluar daripada rumah Allah ni, maka dia jamin masuk syurga. Siapa tak nak? Siapa tak nak jaminan masuk syurga? Syurga ni apa? Ni kuis sebenarnya bagi. Syurga ni apa? Ya, seorang tak jawab. Syurga ni apa? Lapan. Bagus. Betul. Apa namanya? Apa nama lapan syurga tu? Sudah seorang tak jawab. Dah diam lagi. Nampak? Dia akan ngajak bawa otak kan. Bila tak ada jawab, kalinya. Saya masa jadi cikgu tu, otak tu dia, saya buat apa? Garang, saya dulu ngajak cukup garang tu. Bukan garang tu. Nama yang pertama apa? Firdaus. Nak kita nak surga Firdaus. Paling canggih, paling hebat. Paling sempurna. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus
Firdausin nuzula, ujung satu kafir. Surga Firdaus. Jadi kalau ada anak pun nama Firdaus, nama surga ya. Yang kedua apa? Yang kedua nama apa? Adnin. Oh, nama Adnan dalam surga tu. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dan diberi mereka syurga yang lebih baik, namanya syurga Adnan. Yang kedua, yang ketiga makwa. Sebut betul-betul makwa. Yang makwa. Makwa apa? Makwa apa? Girlfriend. Ni makwa. Jadi tak minggu baca imam. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ya, ammal ladzina demo. Ya. Kadang-kadang setengah-setengah tempat tu imam tak ada lagu demo ni. Ammal ladzina amanu. Quran kena baca betul. Ya, wajibul qunah, wajib didengar. Kalau tak dengar macam berdosa. Benda wajib. Jadi ni ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannah. Dengar lagi. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Nuzulan bima ikhlas. Memang dia boleh nampak. Dengar lagi. Kadang-kadang sakit telinga dengar ni. Patut dengar tak dengar. Patut tak dengar dengar. Patut panjang pendeknya. Kalau pendek panjangnya. Sakit telinga dengar ni. Bukan sini lah ya. Di mana bagus yang tak pula ya. Yang mana sini yang cuma bagus-bagus kan. Tempat lain lah. Di mana? Di Korea. Di mana? Di mana? Di Kamboja. Agak ni lah ya. Orang di Korea pun. Dia sakit telinga dengarnya. Patut dengar tak dengar. Patut tak dengar dengarnya. Nah, yang tadi apa? Alam nasrah. Siapa yang dengar alam tu? Alam nasrah laka sadrak. Siapa yang dengar? Patut izhar tu. Jangan dengar kan? Dan sebagainya. Di Quran kita baca betul-betul. Bukan main langgar je ya. Ini betul. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada yang ketiga. Ya. Syurga yang ketiga namanya ma'wa. Macam orang Minang sebut ma'wa, macam orang Kedah sebut ma'wa. Jangan macam orang Perak sebut ma'wa, tak betul. Jangan macam orang Kampung Gajah sebut ma'we. Makwe betul-betul. Makwe tu mak selatan. Dia nak makwa. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Darussalam. Tadi ada dah imam pimpin kita supaya dapat Darussalam. Ada dah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Darussalamnya ketiga. Yang empat namanya Jannatul Na'im, penuh dengan nikmat saja. Di Jannatin Na'im, penuh dengan nikmat saja. Nikmat di surga tuan-tuan dan puan-puan ada lagi 99%. Yang kita berebut-rebut di dunia ini hanya ada 1%. Sampai bergaduh-gaduh, sampai bertubuh-tubuh, sampai bersepak-sepak, sampai berbunuh-bunuh pada, sampai berperang pada nak mencari nikmatnya 100%. Yang 1%, bukan 100%. Nikmat Allah semuanya 100%. 1% Allah letakkan di dunia. Yang kita bergaduh yang hari-hari hanya ada 1% tu. Sedangkan Allah sediakan nikmat di syurga berapa % lagi? 99%. 99 kali ganda daripada apa yang ada dalam dunia ni. Sama-sama nak katakan? Yang 1% ni pun tak terbilang kita. Nikmat 1% ni tak terbilang kita. Mana tahu Allah kata? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah di dunia ni, dan saya tiada terkira oleh kamu. Itu
pun tak lalu kira. Ini lebih 99% lagi tak lalu kira. Itu jannatul na'im. Yang keenam, yang pertama Firdaus, yang kedua Adnan, yang ketiga Ma'wa, yang keempat Darussalam, yang kelima jannatul na'im. Yang keenam, jannatul khuld. Yang kekal, semua yang kekal dan surga itu. Modelnya kekal, tenaganya kekal, kebahagiaannya kekal, keseronokannya kekal, umurnya kekal, apa pun semua kekal dan surga. Tapi tak nak Jannatul. Yang tujuh Jannatul Jalal. Jannatul Jalal. Orang nama Jalal tu Jalal. Artinya agung. Semua nama satu belakang. Jannatul Jalal. Nombor satu belakang. Kecantikannya nombor satu, keupayaannya nombor satu, kebahagiaannya nombor satu, apa saja nombor satu ya. Jalal. Dan yang ke-8 Jannatul Qarar. Qarar, qaf ra alif ra, qarar. Artinya tenang aja. Tak ada susah, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada kecewa, tak ada bosan. Tenang. Itu 8 syurga. Nak yang mana? Tuan-tuan, 8 syurga itu nak yang mana? Nak yang mana? Nak syurga? Yang lain tak nak? Itulah nak buat yang mana? Nak semua. Semua tak boleh. Apa? Semua. Karena kita di dalam syurga berapa lama? For how long are you to be in paradise? Berapa lama? Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever and ever and ever. Sampai habis. Jadi selama-lamanya kadang-kadang pergi syurga Firdaus, kadang-kadang pergi syurga Jannatul Na'im, kadang-kadang pergi Jannatul Ma'wa, kadang-kadang pergi Darussalam dan sebagainya. Hebatnya syurga. Siapa tak nak kenal? Nanti kita akan cerita hujung kali. Tak tahu saya dah bilang ngambil kitab sampai hujung kali. Mak syurga. Punya hebatnya. Di antara nikmat syurga tu diberi mereka pakaian. Semua orang ahli syurga ni ada pakaian. Pakaian pula ada sayap. Kalau pakaian ada sayap, kena nunggu bah kan? Kena nunggu ke tepi kan? Kena panggil gerak kan? Apa buat? Obang aja lah. Nak obang masuk syurga. Sebenarnya sama sayap dia boleh bawa. Kadang-kadang pergi Jannatul Firdaus, kadang-kadang Jannatul Na'im, kadang-kadang Jannatul Ma'wa. Itu di antara nikmat-nikmat di syurga. 99%. Nak berbanding dengan nikmat dunia ni hanya ada berapa? 1%. Yang itu pun tak terbilang dari kita. 1% pun tak terbilang. Itu hebatnya nikmat syurga ya. Okey. Akan datang kita akan baca memandang Baitullah. Ini saya memandang Baitullah. Dia merupakan ibadat tu. Tengok je Baitullah tu dapat pahala tau. Duduk aja di keliling Baitullah tu, tengok Baitullah, dapat pahala. Dikira sebagai ibadah. Lebih-lebih lagi kalau kita tawaf mengelilingi Baitullah, lagi besar pahala. Bila kita semayang senang tawaf, umpamanya dan sebagainya, lagi banyak pahala. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Dah maaf ya. Jadi yang cukup panjang tu. Sejam lah ni. Dah 7.30 lah. Dah lengok ke belum? Tuan-tuan, perempuan dah lengok ke belum? Sabuai lah. Mana putih kan tu. Jadi cukup sekadar itu untuk pagi ni ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada bulan hadapan. Kalau tak padam lah. Kalau padam, suruh orang lain maju. Semasa ada dan sebagainya. Ini kitab ni, saya bila baca kitab ni mula-mula dulu ya, bila baca very intriguing. Tahu tu intriguing. Lagi baca lagi seronok, lagi baca lagi sedap, lagi baca lagi apa? Lagi tak malu tangkap. Kadang-kadang tengah malam baca betul tau. Tak tidur-tidur baca. Terlalu banyak benda-benda yang apa menyeronokkan kitab ni. Sebab saya suka ngajar kita kan. Ya. Okey, sekian dulu untuk pagi ini. Salah silap minta ampun, minta maaf.
Mana yang terkasar minta ampun, minta maaf. Mana yang terpukul juga minta ampun, minta maaf. Mana yang